Baik, kita boleh mulakan pelajaran hadis hari ini, hadis yang ke-149. Muka surat 443. Okey, siapa nak baca? Okey, saya baca dulu. Nanti Wan Abi. lepas tu orang lain tak sambung ya. Saya baca dulu. Hadis nombor 149. Wa an Abi Juhaifah Wahbi bin Abdillah radhiyallahu anhu qala akhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina Salmana wa Abi Dardai fazara Salmanu Abad Dardai fara'a umma ad-darda mutabaddila faqala ma sya'nuki qalat akhuka Abu Dardai laisa lahu hajatun fid dunya faja'a Abu Darda fasana'a lahu ta'aman faqala lahu kul fa inni sha'imun qala ma ana biakilin hatta ta'kula fa'akala falamma kana al-lailu dhahaba Abu Darda yaqum faqala lahu na'am fanama thumma dhahaba yaqum faqala lahu na'am falamma kana min akhir al-laili qala Salman umil an fasallaya jami'an faqala lahu Salman inna li rabbika alayka haqqan wa inna li nafsika alayka haqqan wa li ahlika alayka haqqan wa a'ti kulla dhi haqqin haqqah fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa dzakara dzalika lahu faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sadaqa Salman rawahul Bukhari. Dari Juhaifah Wahab bin Abdillah radhiyallahu anhu, ia bercerita Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Salman dengan Abu Darda. Maka Salman mengunjungi Abu Darda, lalu dia melihat Ummu Darda, isteri Abu Darda, berpakaian lusuh. Maka dia Salman bertanya, ada apa denganmu? Yakni mengapa kamu tidak berhias? Lalu dia Ummu Darda menjawab, saudaramu Abu Darda tidak berkeinginan lagi terhadap dunia. Kemudian Abu Darda datang dan menghidangkan makanan untuk Salman. Lalu Abu Darda berkata kepadanya, makanlah kerana aku tengah berpuasa. Salman pun menanggapi, aku tidak akan makan hingga kamu ikut makan bersamaku. Abu Darda pun makan. Malam harinya Abu Darda bangun, namun Salman berseru kepadanya, tidurlah. Sehingga dia pun kembali tidur. Tidak lama berselang dia bangun lagi. Dan Salman berseru lagi kepadanya, tidurlah. Lantas pada akhir malam Salman berkata, sekarang bangunlah. Lalu keduanya mengerjakan solat malam. Sesudah itu Salman berkata, sesungguhnya Rabbmu mempunyai hak atas dirimu. Dirimu pun mempunyai hak atas dirimu. Dan keluargamu juga mempunyai hak atas dirimu. Oleh kerana itu, berikanlah hak kepada setiap pemiliknya. Kemudian Abu Darda mendatangi Nabi SAW dan menceritakan hal tersebut kepada beliau. Maka beliau pun bersabda kepadanya, Salman telah berkata benar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Baik, Jadi di sini didikan, berupa didikan. Ada setengahnya terkadang memahami agama itu terlampau sempit, sehingga terkadang bahawa seolah agama itu hanya akhirat sahaja dan tidak penting dunia. Ya. Kalau diingatkan dalam cerita tadi bahawa isteri kepada Abu Darda itu, dia berpakaian-pakaian yang dikatakan paling lusuh.
dan tidak terurus dirinya. Berdasarkan kepada pakaiannya tidak terurus kerana suaminya tidak berkendakkan kepada dunia. Jadi hal ini sudah tentulah seandainya terbawa-bawa sehingga hari ini, maka rusaklah agama Allah Ta'ala ini, dan mungkin umat Islam rata-rata akan ditindas oleh golongan yang mementingkan dunia. Pada masa itu orang yang beragama ini ataupun orang Islam ini tidak boleh berbuat apa-apa dan akan menurut apa perintah yang diarahkan oleh orang yang bukan Islam atau orang yang berkendakkan kepada dunia semata-mata. Akhirnya kita nak beribadat pun tidak dibenarkan. Ini malang sekali kalau seandainya ada berfaham demikian. Sebab itu di kalangan kadang dikatakan ahli sufi, kononnya ahli sufi yang tidak mengikut syariat, yang terkadang dia membuang dunia semata-mata dan dia pikirkan untuk akhiratnya sahaja. Kalau seandainya mereka berpegang macam ni, agak dia dapat ke dia beribadat akan datang. Kalau seandainya yang memerintah itu, yang mengambil dunia itu bukan orang yang diamanahkan oleh Allah Ta'ala, ataupun bukan kalangan ahlinya, atau dikatakan orang-orang kafir, maka pada masa itu sudah tentulah nak beribadat pun tidak dibenarkan. Malang sekali lah kalau semua berfikiran sebegini. Maka Salman telah mendidik saudaranya iaitu Abu Darda ini dengan cara yang lemah lembut, iaitu satu demi satu. Contohnya dia memberikan makanan, membuatkan makanan untuk dimakan, tapi dia tak makan, mana Salman sendiri tak makan sebabnya dia puasa. Jadi Abu Darda pun dikatakan dia makan setelah sama-sama makan, maka dia pun makan. Begitu juga dengan malam, dia sebenarnya tak tidur malam tu, jadi dia ajarlah tidur, disuruh tidur, maka tidur, dan pada dini hari diajarlah ataupun diajaklah untuk bertahajud. Jadi hal-hal macam ni adalah satu didikan, mana kadang orang melampau beribadat sampai tak nak tidur kerana nak beribadat, nakkan syurga sangat, lalu dia tidak mengindahkan hak dunianya, lalu dia tidak tidurlah semalaman, macam itulah ibaratnya. Jadi dia ajar hal-hal yang sebegini. Lalu Salman memberitahu bahawa inna li rabbika alaika haqqan wa li nafsika alaiha haqqan wa li ahlika alaiha haqqan fa'ati kulli zi haqqin haqqahu. Ini penting, katanya sesungguhnya bagi Tuhan engkau, sesungguhnya bagi Tuhan engkau ada hak ke atas engkau, dan sesungguhnya ke atas dirimu pun ada hak, dan ke atas keluargamu pun ada hak. Maka berikanlah tiap-tiap haknya kepada yang patut menerima haknya. Jadi hal ini barulah nampak jalan agama itu. Jadi hak, kita ada hak bagi Allah, kita ada hak ke atasnya, kita menyempurnakan ibadat kepadanya. Juga kepada diri kita, untuk menguruskan diri kita pun kita ada hak. Begitu juga kalau ada keluarga, tidak boleh diabaikan keluarga dengan tanpa hak, ada haknya juga kepada keluarga. Dan begitu juga ada orang-orang yang perlukan kepada hak, kepada bantuan, maka berikan hak itu kepadanya, tak boleh pentingkan diri sendiri. Jadi bila hal ini disampaikan kepada Rasul, apa yang dibuat oleh Salman ini
sebenarnya betul, benar. Sehingga Nabi kata, Sodaka Salman. Benarlah Salman. Ya. Jangan kita melampau-lampau dalam agama sehingga kita meninggalkan dunia kita. Itu membahayakan. Membahayakan apa? Membahayakan masa hadapan orang yang beragama. Itu saya katakan, bila dunia ini kita dah tak nak, maka dunia diperintah oleh orang yang bukan Islam. Boleh kita solat nanti satu masa. Ya, boleh kita dikuburkan dengan kubur yang dikuburkan dengan ditanam. Ya, belum tentu. Kemungkinan suatu hari nanti. Ya, tidak boleh orang-orang Islam ditanam di dalam tanah, melainkan dibakar saja. Boleh jadi begitu. Ya, dan orang-orang Islam tidak boleh mendirikan tempat ibadat. Apa nak jadi pada masa itu? Kita nak beragama pun dah tak boleh dah. Sebab apa? Kita tak nakkan dunia. Dunia diambil oleh orang yang bukan ahlinya. Habislah. Rusaklah. Sebab itu dalam Quran dikatakan, wabtaghi bima ataka darul akhirah wala tansa nasibaka minat dunia. Ambillah apa yang ada pada akhirat, tapi jangan lupa nasibmu di dunia. Tuntut carilah untuk akhirat, tapi jangan lupa untuk duniamu. Wala tansa nasibaka minat dunia. Dan yang kau lupa bagian kamu di dunia. Kita umat Muhammad adalah umatan wasaton, umat yang pertengahan, mana tidak keduniaan sangat dan tidak ke akhiratan sangat. Jadi dua-dua seimbang. Kalau keduniaan sangat ditafsirkan Yahudi. Kalau keduniaan sangat ditafsirkan Yahudi, kalau akhirat sangat ditafsirkan sebagai Nasara. Jadi umat Islam tidak Yahudi dan tidak Nasara. Jadi dua-dua seimbang. Ya. Baik, kita teruskan lagi. Hadis ini hadis riwayat Bukhari, dan kita sambung kepada kata asing. Kosa kata asing. Akho, mempersaudarakan. Ini mempersaudarakan dua pihak orang atau kelompok agar saling menolong dan menunaikan hak agama. Mutabadzila, berpakaian lusuh. Maksudnya dalam keadaan memakai pakaian kerja dan tidak berhias. Masya'nuki, dan ada apa denganmu, iaitu mengapa keadaanmu seperti ini. Laisa lahu hajatun fid dunya, tidak berkeinginan lagi terhadap dunia. Artinya dia sudah tidak mempedulikan kenikmatan dan kesenangan duniawi. Falamma kana akhirul lail, lantas pada akhir malam, ketika waktu sahur tiba, li ahlika, keluargamu, ini hak isteri dan anak-anakmu. Mana kalau orang ada anak, ada isteri, dia pentingkan diri dia untuk akhiratnya. Dia tidak berusaha untuk mencari nafkah untuk anak dan isteri. Apa jadi pada keluarga? Kalau nak pentingkan, kalau tak senang dengan dunia. Ini semua dunia. Ini semua dunia. Habislah macam tu. Sebab itu, hal yang macam ini dirakamkan dalam hadis sebagai iktibar. Jadikan sebagai iktibar. Jangan melampau-lampau. Lagi kandungan hadis disyariatkan. Disyariatkan menumbuhkan persaudaraan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Disyariatkan pula mengunjungi dan menginap di tempat tinggal saudara kita. Maknanya kalau ada saudara-saudara yang sedemikian, maknanya kita kena menghubungkan diri kita kepadanya. Dan kalau boleh, kita menginap di rumah dia dan kita memberikan tunjuk ajar yang tidak membebankan mereka. Ini semua adalah satu pelajaran
diambil daripada hadis yang kita baca tadi, iaitu cerita Salman. Lagi? Dibolehkan mengajak bicara wanita asing bukan mahram untuk suatu kepentingan serta menanyakan hal-hal yang mengandung maslahat. Itu kebaikan, meskipun secara lahiriah tidak berkaitan dengan penanya. Ya, kalau umat Islam, seandainya umat Islam tidak saling menegur, menegur walaupun dia bukan mahram, tapi kita tak berani nak bertanya, nak menegur. Akhirnya pengaruh-pengaruh daripada mereka ini akan merosakkan generasi yang lain pula. Jadi contoh macam dikatakan tadi, kenapa kau pakai lusuh sangat macam ni? Tak kemas. Oh, suamiku tak pentingkan dunia, jadi tak kisah. Jadi hal macam ini bukan hanya masalah suami, tapi maruah agama. Kalau semua manusia atau perempuan Muslim semuanya macam tu, jatuhlah maruah agama. Buruknya maruah agama. Baik pula agama yang tak berpakaian. Jadi kita pun dah nak sama dengan mereka. Dah tak mengira lagi tentang adab sopan pada dalam beragama. Lagi disyariatkannya menasihati kaum muslimin serta memperingatkan orang yang lengah di antara mereka. Itu maknanya watawasaw bil haq watawasaw bis sabri. Lagi keutamaan solat pada akhir malam dan waktu sahur merupakan waktu qiyamul lail, menghidupkan malam dengan beribadah. Itu mana-mana kita jumpa, baik dalam Quran ataupun dalam hadis berkaitan kelebihan atau keutamaan solat malam. Dalam surah apa? Isra. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Pada malam hari hendaklah kau bertahajud sebagai amal sunat buatmu. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Moga-moga Allah akan membangkitkanmu di satu makam atau dudukan yang mulia, yang terpuji. Itu dalam surah apa? Isra, menunjukkan tahajud. Lagi? Hak isteri untuk diperlakukan dengan baik oleh suaminya dan termasuk hak isteri adalah disetubuhi. Jadi maknanya hak isteri ada pada suami, dan isteri juga tidak boleh menuruti suaminya seandainya ia melanggar syariat. Contohnya misal kata suami tak wajib berpuasa. Tak wajib berpuasa contohnya. Jadi sedangkan Ramadan itu wajib. Jadi adakah hal ini juga kita nak menuruti kata suami? Jadi bila larangan itu melanggar syariat, kita tidak wajib menuruti kata suami. Kita menuruti kata suami yang tidak melanggar syariat, tidak mengapa. Tapi sampai melanggar syariat, sehingga tak perlu sembahyang, tak perlu puasa, tak perlu nak menutup aurat, itu semua nak dituruti. Itu salah, bukan salah suami, jadi salah sendiri yang ada akal. Jangan salahkan suami-suami, dah tentu bersalah, tapi diri sendiri akan tanggung kesalahan itu. Lagi disyariatkan berhias bagi para isteri untuk suaminya. Macam tadi cerita tadi, dia tidak berhias langsung, lusuh. Lusuh macam barang lusuh, macam tu ibaratnya. Jadi hal macam ini tidak ada dalam syariat. Lagi diperbolehkan membatalkan puasa sunnah. Itu kalau puasa sunat. Kalau puasa wajib, macam saya kata tadi, Ramadan puasa wajib, sampai dia tidak berpuasa contohnya, itu dah salah dalam syariat. Lagi tidak mengapa melarang seseorang mengerjakan amalan-amalan yang sunat jika dikhawatirkan dapat mengakibatkan kebosanan dan kejenuhan serta pengabaian terhadap hak-hak yang merupakan kewajipannya
atau pengabaian terhadap amalan sunnah yang lebih ditekankan, iaitu utama daripada amalan sunnah yang dilakukannya. Ya, kadang ya jangan menekan seseorang itu melampau-lampau kepada amalan-amalan sunat yang sehingga dia ya membosankan untuk melakukan kewajipan-kewajipan yang lain. Contohnya misal kata seorang ya dia bekerja dia begitu lelah, penat pada siang hari ya kerana nak ya memberikan nafkah kepada anak dan isteri. Ya, tetapi ya kita ya tekankan dia kepada amalan-amalan sunat-sunat malam sampai dia tidak tidur. Ya, jadi hal-hal macam ini akan membebankan dan membosankan diri dia. Maka jangan sampai peringkat macam itu sehingga dia meninggalkan kewajipan untuk memberi nafkah anak isteri. Kalau dia dah melakukan yang wajib, itu pun dah terbaik. Ya. Yang dia lakukan hak atau menunaikan hak kepada anak dan isteri itu pun adalah terbaik. Ya. Daripada dia banyak melakukan amalan sunat atau solat sunat, tapi dia mengabaikan hak tanggungjawab kepada anak dan isteri. Itu salah. Ya. Lagi dimakruhkan. Dimakruhkan membebani diri dengan hal-hal di luar kemampuan kita dalam beribadah. Itu dimakruhkan kita membebankan diri di luar kemampuan, ya. Terutama dalam hal ibadat-ibadat sunat. Kalau ibadat wajib tetap, ya. Tapi ibadat-ibadat sunat ni jangan sampai terbeban sehingga kita jadi bosan. Itu jangan, ya. Itu dikatakan biarlah beramal itu sedikit tapi berterusan, itu adalah lebih baik daripada ya hari itu bukan main, ya beramal sungguh-sungguh. Segala amalan sunat dibuat, tapi seminggu ya, lepas tu dah bosan. Itu tidak baik macam tu. Ya. Lagi? Hadis ini merupakan dalil pokok dalam pendidikan keimanan. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Proses pendidikan hanya akan sempurna di dalam lingkungan keimanan yang diwarnai dengan sikap saling mengingatkan untuk menepati kebenaran dan sikap saling menasihati untuk senantiasa bersabar serta sikap saling mengasihi. Diperlukan pula semangat dalam mengingatkan siapa-siapa yang lupa, menegur siapa-siapa yang lengah serta berjanji setia untuk memenuhi hak-hak agama. Ya, maknanya ya dalam memberi nasihat tadi jangan sampai ia mengecilkan hati seseorang, itu yang terbaik. Ya, dengan ya saling sentiasa bersabar dan mengasihi, ya, atau mengatakan kesian aku kan kau ni, itu perkara-perkara yang baik untuk memberikan nasihat kepada saudara itu supaya dia tidak merasa begitu marah atau tersinggung dengan kita. Ya, lagi mengikuti dan tidak menentang nasihat yang baik. Dalam hadis ini diceritakan bagaimana Abu Darda radhiyallahu anhu mentaati saudara seimannya Salman radhiyallahu anhu. Dengan demikian, dia seperti unta yang jinak yang di mana diarahkan pemiliknya pasti menurut. Ya, maknanya ya, alhamdulillah lah Salman ya datang ke situ telah dapat mengubah sikap Abu Darda yang cuba ia melengahkan dirinya daripada menunaikan hak-hak kewajipan. Ya, selain daripada beribadat. Ya, beribadat tu dia memang nakkan akhirat. Tapi masalah hak-hak yang lain, ya si Abu Darda mengabaikan. Jadi kedatangan Salman ini benar-benar ya mendidik Abu Darda sehingga ke jalan yang menyelesaikan kehidupannya. Lagi? Kesesuaian ucapan dengan perbuatan. Orang yang menyerukan kebaikan hendaklah menyertai orang yang diserunya. Sebagaimana dilakukan Salman ketika mengerjakan solat bersama Abu Darda. Ya, padahal solat malam ini ia tidak wajib berjemaah. Ya, tetapi ya Salman ini dia mengajak sama ada dia berjemaah
ataupun seorang-seorang buat, ya, maknanya begitulah ya, secara Salman mengajar Abu Darda. Ya. Kenapa? Kalau tengok dalam hadis tadi, dia suruh tidur dulu. Jadi sebelum ini mungkin Abu Darda ni tak tidur. Dia tak nak tidur, dia nak beribadat. Jadi dia ajak tidur dulu. Dah tidur, ya, sepertiga malam, maka dia ajaklah untuk melakukan solat malam. Jadi hal demikian, bukankah hak dirinya ya, telah ditunaikan, iaitu tidur. Kalau tak tidur, ya, badan akan jadi lesu, longlai dan sebagainya. Jadi kita telah mengabaikan hak diri kita. Jadi cara Abu Salman mendidik tadi dengan tidur tadi, ya, dia bangun, selepas itu rasa cergas, sehat. Ya. Itu maknanya ya, hak diri telah ditunaikan, baru ditunaikan hak Allah. Ya. Lagi sederhana dan seimbang dalam segala hal. Sebab setiap orang yang gemar beribadah mempunyai saat-saat giat tertentu. Seperti halnya masing-masing dari mereka mempunyai masa malas tersendiri. Ya, mana kadang ada masa kita ada mood. Mood ni bersemangat. Kadang langsung tak ada mood. Ya, hilang semangat. Jadi ya, hal-hal macam ni kita kena sederhana. Ya, sebab kadang kita ya, bila dah tak ada mood, bukan apa. Ya, bukan nak beribadat pun tak ada mood, nak masak pun tak ada mood. Macam tu sampai keadaannya. Sebab itu kalau kita biasakan dengan kesederhanaan tapi berkekalan, itu adalah lebih baik. Lagi anjuran untuk menunaikan setiap hak kepada pemiliknya dan jangan sampai ada hak yang tumpang tindih. Ya, kalau dia ada isteri, ada hak kepada isteri. Kalau dia ada anak, ada hak untuk anak. Ya. Kalau lebih daripada itu, maka ramai lagi yang kepada keperluan yang perlu dibantu. Ya. Hak diri, jaga kesihatan diri. Hak diri, ya, jaga ya, supaya ya, diri itu tidak ya, hancur. Ya, dan ya, hak Allah itu ibadat kita, menunaikan ibadat kepada Allah. Kerana hak kepada keluarga, hak kepada jiran, hak kepada ya, masyarakat, semua itu adalah hak-hak yang perlu ditunaikan. Jangan fikirkan ya, nafsi-nafsi. Itu tidak ada dalam Islam. Ya, fikirkan diri saja, tidak fikirkan orang lain. Itu bukan dalam Islam. Ya. Jadi kita juga kena fikirkan ya, orang lain. Baik, ya, hadis 149 dah habis. Kita masuk hadis nombor 150. Baik, siapa nak baca? Silakan. Panjang hadis ni ya. Siapa-siapa lah ganti. Nora ke, Kak Ram ke. Mana? Baca mana? Nora boleh, Nora. Nora. Tak pernah baca ya? Mana pula tak pernah? Beberapa kali baca. Pernah baca. Tak apa, Nora baca. Sedap Nora baca, saya suka dengar. Dan 150 macam mana lah, panjang ni hadis dia. Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhuma. Ia bercerita, Nabi SAW diberitahu bahawa aku pernah mengatakan, demi Allah aku akan selalu berpuasa pada siang hari, juga akan selalu bangun malam selama aku hidup. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepadaku, kamukah yang menyatakan demikian? Aku pun menegaskan kepada beliau, ya, aku yang menyatakannya. Bapa dan ibuku menjadi tebusan engkau, wahai Rasulullah. Beliau menanggapi, sungguh kamu tidak akan mampu melakukan hal tersebut. Maka berpuasa dan berbukalah, tidur dan bangunlah, serta berpuasalah 3 hari pada setiap pertengahan bulan Hijriah, sebab satu kebaikan akan mendapat ganjaran 10 kali lipatnya. Dan puasa 3 hari itu sama seperti puasa dah sepanjang masa. Lalu aku menyahut, sesungguhnya aku mampu mengerjakan yang lebih baik daripadanya. Beliau lantas menasihatkan, berpuasalah 1 hari dan berbukalah 2 hari. Sesungguhnya aku mampu melakukan yang lebih baik daripadanya. Sahutku lagi. Maka beliau bersabda, kalau begitu, berpuasalah 1 hari dan berbukalah 1 hari. Itulah puasa Daud sallallahu alaihi wasallam.
Dan itulah puasa yang paling seimbang. Dalam riwayat lain yang disebutkan, dan itulah puasa yang paling utama. Lalu aku kembali menyahut, sesungguhnya aku mampu mengerjakan yang lebih baik daripadanya. Rasulullah SAW menanggapi, tidak ada yang lebih baik daripada itu, puasa Daud. Baik ya. Dalam hadis ini adalah kisah macam mana mereka ni ataupun orang ini dia nak lebih hebat daripada Rasulullah. Kena faham ya. Dia nak lebih hebat daripada Rasulullah. Ya, kalau boleh dia nak puasa siang berterusan. Macam itulah ibaratnya. Ya. Dan dia nak beribadat semalaman. Tak perlu tidur. Jadi, ya, Rasulullah ni adalah uswatun hasanah. Iaitu satu contoh yang paling baik. Satu ikutan yang paling baik. Adakah Rasulullah malam tak tidur? Ya, Rasul tidur. Ya, dan dia juga jaga dan dia juga tidur. Jadi, ya, adakah Rasulullah tidak berpuasa? Ya, dia berpuasa dan dia juga berbuka. Adakah kita ni ya, nak lebih hebat daripada Rasulullah SAW? Ya, sampai orang ini kata aku boleh buat lebih baik lagi. Aku boleh buat lebih baik. Sampai Nabi kata, ya puasalah puasa Nabi Daud. Itu yang paling last sekali. Ya, walaupun tadi daripada sebulan 3 hari, yang 3 hari Hijriah, ya itu pun baik. Ya, puasa sehari, buka 2 hari, itu pun ya pun lebih baik. Tapi dia kata dia boleh buat lebih baik lagi. Padahal lebih baik lagi ialah puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari buka. Selang hari. Oh, dia nak lagi hebat daripada tu lagi. Bermakna apa? Dia nak puasa hari-hari. Jadi kata Nabi, ya ada tak yang lebih baik daripada nak puasa Nabi Daud? Tak ada. Jadi artinya jangan melampau-lampau ya dalam hal ini. Memang kadang umat Nabi ini ya ada yang ya melampau-lampau sampai tahapnya tu ya nak lebih daripada Nabi. Padahal Nabi itu adalah ikutan. Ya, Allah jadikan Nabi itu uswatun hasanah, contoh yang baik. Kenapa kita tak ikut Nabi? Ya. Nabi pun tak mampu untuk puasa sehari sehari buka. Sebabnya Nabi juga ya, banyak urusan-urusan, berperang dan sebagainya. Jadi, ya, Nabi hanya menyatakan bahawa sebaik-baik puasa ialah puasa Nabi Daud. Nah, itu kalau orang yang memang ya, suka nak beramal. Ya, tak ada yang lebih baik lagi. Ya, kalau hari-hari puasa itu bukan syariat Nabi. Baik, saudara sambung setelah itu. Setelah itu Abu Muhammad menyatakan, seandainya dahulu aku menerima anjuran untuk berpuasa 3 hari pada setiap pertengahan bulan Hijriah, seperti yang Rasulullah SAW tekankan, puasa ini lebih aku sukai daripada keluarga dan hartaku. Adapun dalam ada kalau nak buat ya. Kalau nak buat puasa ni ya. Puasa tiap-tiap bulan tapi bulan Hijriah lah. Ya, Hijrah bukan bulan Masihi. Ya. Satu bulan tu 3 hari. Ya. Pada ya 11, 12, 13 ya. Itu dikatakan ya adalah lebih baik. Ya, kalau kita nak puasa. 12, 13, 14, 15 kan? 13, 14, 15. Bulan putih namanya. Ya, betul. Ya. Maknanya ketika itu 6 bulan terang. Ya. Itu ketika bulan mengambang. 15 tu dah mengambang. Ya. Atau dikatakan hari putih. Ya. Lagi, adapun dalam riwayat lain yang disebutkan, Nabi SAW bertanya, benarkah apa yang diberitahukan kepadaku bahawa kamu selalu berpuasa pada siang hari dan bangun untuk solat pada malam hari? Benar, wahai Rasulullah, jawabku. Maka beliau bersabda, janganlah kamu melakukan hal tersebut. Berpuasa dan berbukalah, serta tidur dan bangunlah, kerana tubuhmu mempunyai hak atas dirimu.
Kedua matamu juga mempunyai hak atas dirimu. Isterimu mempunyai hak atas dirimu pula. Bahkan tamumu pun mempunyai hak atas dirimu. Dan cukup bagimu berpuasa 3 hari pada setiap pertengahan bulan Hijriah. Sungguh pada setiap kebaikan kamu mendapat balasan 10 kali lipatnya. Sesungguhnya puasa itu sama dengan puasa dah. Baik, ya. Saya mak dulu. Orang ini sebelum dia jumpa Rasul, sebenarnya dia dah memang lakukan. Malam dia berjaga. Dia lakukan solat malam, terus tak tidur. Dan begitu juga siang dia berpuasa. Ada satu Nabi, tak silap Nabi Zulkifli, ya. Itu syariat dia lah. Dia siang hari memang dia berpuasa terus-menerus. Ya, tapi bukan syariat Nabi, syariat dia. Dia puasa terus-menerus sehari dan malamnya dia beribadat. Ya. Itu ya Zulkifli. Jadi ya orang ini sebenarnya dia dah lakukan. Tapi bila jumpa Rasul sendiri melarang. Jangan buat begitu. Rasul larang. Jadi menunjukkan, adakah dengan buat baik itu dilarang? Kalau buat baik itu menyalahi syariat, memanglah dilarang. Sebab itu Rasul kata, ya, tidurlah, ya, dan bangunlah. Macam tu. Ya. Berbukalah, berpuasalah. Jadi diajar oleh Nabi supaya dia puasa sebulan 3 hari. 3 hari, iaitu 3 hari pada bulan Hijriah. 3 hari. Dan dikatakan oleh Nabi, puasa itu sama dengan puasa ad-dahri, iaitu macam puasa sepanjang tahun, macam sepanjang bulan, atau mahu puasa setahun, 3 hari ini. Jadi dia punya fadilat ataupun kelebihan puasa 3 hari ini. Jadi Rasul, dia mengajarkan orang ini supaya dia menunaikan hak. Pertama, hak diri, iaitu tubuh nak kena jaga, mata nak kena jaga. Ya? Kalau badan dah tak sihat, ya, nak beribadat pun tak boleh. Ya, sampai tak tidur-tidur malam. Ya? Jadi hak kamu ada, hak isterimu ada, hak Tuhanmu ada, hak tuan tetamu pun ada. Semua yang kebaikan kamu buat, semua ada kebaikan, ada balasan. Nabi kata macam tu. Nampak tak? Nabi mengajar orang ini supaya sederhana, melakukan kesederhanaan. Lagi aku pun mempersulit diri sehingga dipersulit. Ketika itu aku menyahut, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai kekuatan. Beliau lantas menasihatkan, berpuasalah dengan puasa Nabi Allah Daud dan janganlah melebihinya. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana puasa Daud itu dikerjakan? Beliau menjawab, puasa setengah tahun, yakni kerana Nabi Daud alaihissalam berpuasa sehari dan berbuka sehari. Setelah berusia lanjut, Abdullah Abu Muhammad mengatakan, seandainya dahulu aku menerima keringanan yang diberikan Rasulullah SAW. Ya, jadi dalam hal ini, rupanya orang ni memang kuatlah. Memang dia ada kekuatan. Dia boleh lakukan sampai dia tak tidur malam. Dan dia boleh lakukan puasa berterusan. Dia memang hebatlah. Tapi Nabi, ya, suruh dia berpuasa seperti puasa Nabi Daud. Jangan lebih daripada itu. Sebab itu bukan syariat Nabi. Jadi, ya, hal ini akhirnya dia dapat diterima yang mulanya sebenarnya dia telah mempersulitkan diri dia sendiri. Dia telah menyalahi syariat Rasul dan mempersulitkan diri sendiri. Jadi hal ini ya adalah nasihat yang paling baik buat orang-orang yang melampau-lampau dalam beragama. Ya. Lagi dalam riwayat yang lain. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan, Nabi SAW bertanya, benarkah apa yang diberitahukan kepadaku bahawa kamu berpuasa dan menghatamkan Al-Quran setiap malam? Aku menjawab, benar wahai Rasulullah. Tidaklah aku menginginkan dengan cara beribadah seperti itu melainkan kebaikan. Kemudian Rasulullah
Kemudian Rasulullah menasihatkan, berpuasalah seperti puasa Nabi Allah Daud kerana dialah orang yang paling rajin beribadah. Dan khatamkanlah Al-Quran khatamkan Al-Quran sekali pada setiap bulan. Wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku mampu mengerjakan yang lebih baik dari itu. Sahutku lagi. Beliau pun menyarankan, bacalah Al-Quran sampai khatam setiap 20 hari sekali. Wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku mampu melakukan apa yang lebih dari itu. Sahutku selanjutnya. Beliau menyatakan, bacalah Al-Quran sampai khatam pada setiap 10 hari sekali. Lantas aku menanggapi, wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku sanggup melakukan yang lebih dari itu. Maka beliau bersabda, kalau begitu, bacalah Al-Quran sampai tamat setiap 7 hari sekali dan jangan menamatkannya lebih dari itu. Ya, jadi Rasul dia membatasi orang ini. Ya, kerana ia hebatlah. Satu malam dia boleh khatam Quran. Ya, bukan orang kita khatam Quran baca Qul Huwallahu Ahad 3 kali. Aku dah khatam Quran. Ya. Ini tak. Ya, dia baca Quran malam tu, dia tiba jaga malam tu. Dia khatamkan Quran. Ya. Jadi ini dah dikira melampau-lampau. Dan puasanya pun puasa berterusan. Nabi kata suruh puasa Nabi Daud. Jangan lebih daripada itu. Ya. Nabi suruh khatamkan sebulan sekali. Sebulan sekali cukuplah khatamkan. Ya. Dia kata dia mampu. Dia mampu, akhirnya Nabi kata buatlah 10 hari je sekali khatam. Dia kata dia mampu Rasul, kata dia. Dia lah boleh lakukan lebih daripada itu. Akhirnya ditekankan oleh Nabi buat 7 hari sekali khatam. Jangan lebih daripada itu. Jadi Nabi tak mahu umatnya melampau-lampau. Dan menyusahkan diri. Jadi kalau nak juga buat 7 hari sekali khatam. Kita ni setahun sekali khatam. Tunggu Ramadan saja baru nak mengkhatamkan. Jadi yang dia ni dia tak malam. Jadi Rasul sudah membatasi jangan lebih daripada 7 hari. Mana orang tu nak dengar ke tak dengar cakap Nabi. Baik, sambung. Aku pun mempersulit diri sehingga dipersulit. Sampai-sampai Nabi SAW berseru kepadaku, sesungguhnya kamu tidak mengetahui, mungkin kelak kamu diberi umur yang panjang. Setelah itu Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-Ash mengatakan, akhirnya aku mengalami seperti apa yang disabdakan Nabi SAW kepadaku. Dan tak kala sudah tua, aku menyesali tindakanku. Mengapa dahulu aku tidak menerima keringanan yang diberikan Nabi Allah SAW. Nabi Allah Azza wa Jalla. Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suatu riwayat disebutkan, dan sesungguhnya anakmu mempunyai hak atas dirimu. Dalam riwayat lain disebutkan, tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa sepanjang zaman. Hal itu dinyatakan oleh beliau sebanyak 3 kali. Dalam kisah ini, orang ini cerita sampai membawa kepada tua. Bila tua, dia sudah menyesali diri dia. Kenapa dia tidak mau mendengar kata Rasul. Akhirnya dia tak berdaya juga. Bila dah tua, dia tak sanggup lagi nak melakukan itu. Jadi, kenapa dia menyesal lah. Kenapa aku tak dengar cakap Nabi. Keringanan yang diberikan oleh Nabi Allah ini. Dia rasa menyesal. Setelah dia tua. Sebab dah tak berdaya lagi. Macam mana Rasul dah bagi keringanan. Tapi dia nakkan lebih daripada itu. Akhirnya berat buat dia. Dah tua baru dia nak menyesal. Nak dengar. Baru dengar nasihat daripada Rasul. Kenapa aku tak nak ikut daripada dulu. Keringanan yang diberikan oleh Rasul Allah. Itulah ceritanya. Lagi dalam riwayat yang lain. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan,
Puasa yang paling disukai Allah Ta'ala adalah puasa Daud dan solat yang paling disukai Allah Ta'ala adalah solat Daud. Iaitu Daud tidur pada separuh malam dan bangun pada sepertiga malam. Lalu dia tidur pada seperenamnya. Sesungguhnya dia berpuasa sehari dan berbuka sehari dan dia tidak lari jika bertemu dengan musuh. Ya, nampaknya ya cerita tentang Nabi Daud ni ya rupanya satu kemasyhuran yang mana ya dimuliakan ibadat Nabi Daud. Sebab itu Nabi Daud walaupun dia seorang raja dan sibuk, tetapi dia boleh puasa sehari dan berbuka sehari. Dan ibadatnya rupanya ya setiap malam dia bangun. Mana bukan dia tak tidur, dia tidur. Tapi sepertiga malam dia akan bangun dan dia beribadat pada waktu itu. Rupanya ya ada pujian untuk Nabi Daud. Sebab itulah syariat Nabi juga ya telah mengikut syariat Nabi Daud salah satu daripadanya. Ya, seperti bangun malam dan juga ya puasa yang baik ialah sehari puasa sehari buka. Lagi dalam riwayat yang lain, Dalam riwayat yang lain disebutkan bahawa Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhuma bercerita, ayahku menikahkanku dengan seorang wanita yang terpandang. Ayah selalu memantau kondisi menantunya, iaitu isteri anak laki-lakinya, iaitu isteriku, dan bertanya kepadanya tentang keadaan suaminya, yakni aku. Maka dia, isteriku berkata, suamiku sangat baik. Hanya saja sejak mendatangi kami, dia belum pernah menginjak ranjang kami dan menyingkap tirai kami. Maksudnya belum pernah berhubungan badan dengan isterinya. Setelah keadaan demikian dijalaninya cukup lama, dia yakni ayahnya mengadukan hal itu kepada Nabi SAW. Mendengar pengaduan tersebut, beliau pun berseru, bawalah dia ke hadapanku. Kemudian aku menemui beliau dan beliau bertanya, bagaimana kamu mengerjakan puasa? Aku berpuasa setiap hari, jawabku. Beliau bertanya lagi, bagaimana pula kamu menghatamkan Al-Quran? Aku menghatamkannya setiap malam, jawabku. Lalu dia, Abu Muhammad menyebutkan hadis seperti yang disebutkan sebelumnya. Diterangkan pula bahawa dia membacakan Al-Quran kepada sebahagian keluarganya sepertujuh dari keseluruhan ayat yang dibacanya pada siang hari agar terasa ringan membaca sisanya pada malam hari. Dan jika hendak memperkuat diri, maka dia sengaja tidak berpuasa pada beberapa hari, lalu dia menyebutkan satu persatu hari-hari yang dia tidak berpuasa tersebut. Dia berpuasa seperti hari-hari ketika berbuka, yakni tidak berpuasa. Kerana tidak suka berpisah dengan Nabi SAW dalam keadaan meninggalkan sesuatu sunnah yang biasa dikerjakannya. Semua riwayat tersebut derajatnya sahih dan sebahagian besar redaksinya terdapat dalam kitab As-Sahihain Bukhari dan Sahih Muslim. Hanya sedikit yang terdapat dalam salah satu dari keduanya. ya, jadi dalam hadis tersebut yang kita baca ini, seseorang ini dikatakan dia berkahwin dan dikatakan dalam cerita ini bahawa bapa dia atau bapa suami dia ni dia selalu memerhatikan tingkah laku menantunya. Sampai ditanya bagaimana dengan suamimu. Suami dia baik. Sangat baik suaminya. Tapi hanya itulah dia tidak menunaikan haknya sebagai suami. Hanya pentingkan ibadat kepada Allah dan tidak menunaikan hak-hak sebagai suami. Jadi hal ini bila bapanya dengar maka diadukan kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah ingin berjumpa dengan lelaki ini. Betul, memang dia puasanya, ditanya puasanya hari-hari dia puasa. Ditanya khatam Quran, tiap malam dia baca Quran. Jadi hal inilah yang telah dinasihatkan oleh Rasulullah SAW. Supaya tidak melampau-lampau dalam melakukan ibadat kepada Allah. Nampak baik, tapi ia telah menyalahi hak dan kewajipan. Sebab itu, dalam hal ini,
ya bukan hak dirimu sahaja, ya kamu abaikan, tapi ya kamu telah mengabaikan hak-hak yang lain. Ya. Isterimu ada hak, anakmu ada hak, keluargamu ada hak. Itu yang dikatakan menerangkan tentang tanggungjawab bukan untuk diri sendiri, kepada Tuhan sahaja. Ya. Kadang setengah orang dia tak pedulikan orang lain, dia pedulikan diri dia, ya, ibadat dia kepada Tuhan, itu saja. Ya, tiap tahun dia pergi umrah. Ya. Sedekah tak pernah. Ya, kedekut sedekah. Tapi umrah dia tak tahu. Sebenarnya itu mementingkan hak diri saja. Ya. Adakah hal ini baik? Jawabnya tidak baik. Ya. Kalau dia tidak pergi umrah tetapi dia menunaikan hak-hak orang-orang yang lebih memerlukan dibantunya, itu adalah lebih baik. Jadi sebab itulah hadis ini diterangkan supaya tidak melampau-lampau dalam hal beribadat. Ya, nasib baik Rasul masih hidup. Ya, kalau Rasul dah wafat, semua berperangai macam ni, rosaklah nampaknya agama Allah ini. Ya. Baik, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada kuliah kita, dan pengesahan hadis kita akan baca kemudian. Ya. Alhamdulillah kita dapat habiskan dia punya makna terjemahan daripada hadis panjang ini. Jadi itu saja untuk hari ini. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika